So, right, kalau if it is a couple moment or moment of a couple, so kita tahu, alright, this is the force, okay, same magnitude, different sense. Okay, the things that you need to know is the distance ataupun the position lah, our position from point O, your origin to your point A. Sebab ini dia punya point of application, and then from origin kepada you punya point of application dekat B lah, maksudnya kena carilah koordinat dia. Right, then kamu cuma sebab kita nak dapatkan yang R ni, kita just cari dia punya perbezaan dia lah. So position vector from origin to A, satu position vector from O to B lah, which is RB. So dah dapat ni, you akan dapat satu je dia punya position vector, then you just cross product between R and F lah. So you are using the same thing, guna cross product R cross F, and then buatlah I, J, K. Itu kalau vector lah. Okay, so kalau couple moment, so you kena tahu dulu dia punya distance R tu. Cari R ni. Okay, contoh mungkin saya bagi dalam kelas tutorial ataupun mungkin soalan kot saya minta kamu buat dalam kelas tutorial lah. Sebab kita nak kejar dulu syllabus on time. Lepas tu exercise apa semua yang lebih kita akan masukkan dalam kelas tutorial lah. Saya akan bagi dalam kelas tapi tak banyak lah, 1-2 macam tu lah. Okay. Macam semalam pun satu example, but we use three methods untuk cari moment of a force kan, yang sampai 1 jam lebih, habis masa kat situ. Okay. Tapi at least I hope that everybody could understand lah. Walaupun kita ambil masa yang lama, tapi saya bagi contoh sama, different methods, different approach, but we get the same thing. So that you understand lah masa bila kita nak guna macam ni, boleh ke tak, okay. Right. Untuk force and couple system, so actually force and couple system ni, kalau overall lah cerita 2-3 slide ni, apa yang nak dimaksudkan di sini, nanti kamu boleh go through. Apa yang nak dimaksudkan di sini adalah, okay, if you have, right, you kena aware, you kena kena prihatin bila kita ada force, okay, bila kita ada force macam ni on a rigid body, so dia akan hasilkan moment. Dia akan ada tendency untuk hasilkan moment lah. So when you apply force on a rigid body, it can have moment. Itu kita kena tahu. So bila ada force, rigid body, on rigid body, so kita tahu dia akan produce moment lah. So kita akan ada moment. Okay. And then, so all this force pun kita tahu kita boleh dapatkan dia punya resultant of the force that acted on the beam. Okay, on the beam. Right. So kalau macam ni kita ada 150 Newton, 600 Newton, 100 Newton, 250 Newton. So boleh tak kalau saya nak tukar dia kepada satu saja force? Boleh, which is you kena carilah summation ataupun resultant for all these forces. Sama, sebab dia equivalent sama. Cuma kita tak nak macam okay banyak-banyak sangat forces, okay. So actually it's just a summation of these 4 forces, dapatlah satu. Okay. So itu maksudnya sekarang ni untuk case equivalent force couple system ini, dia nak kamu cuma cari dia punya resultant. Okay, cari resultant tu it means the magnitude and also direction lah. Cari resultant, cari dia punya moment resultant, keseluruhan lah moment dia. So setiap ni akan hasilkan moment lah, tengok pada point mana yang dia minta. So in this case, dia minta pada point A. So dia kata, dia ada 2 lah. Satu dia minta pada point A, satu dia minta pada point B.
Okay, satu minta pada point A, satu minta pada point B. Alright, yang ini dia nak, okay, lepas tu dia nak kamu cari dia punya ni lah, FR dia berapa lah. Okay. So, saya tak nak tengok yang ni sebab yang ni nanti kamu boleh review back by your own. Saya bagi contoh lain untuk kita buatlah supaya banyak sikit contoh. Kalau kita discuss benda yang sama ni, so those who have done a revision earlier before this class, dia rasa macam tak ada beza, tak banyak dapat kan. So jadi saya akan bagi contoh yang lain lah. Okay, so right now kamu kena ingat bahawa yang you belajar chapter 2, chapter 3, sekarang lah kita nak tengok keseluruhannya, kita nak combinekan dalam satu gambar tu lah. Okay. Mari kita tengok apa yang kita boleh guna. Kita boleh guna. Tak ada contoh lah. Tak ada contoh pula. Tak ada contoh. Tak ada contoh. Kita buka dekat buku lah. Tak ada contoh lah pula. Kita tengok soalan mana yang boleh kita gunakan. Dalam ni ada dua benda yang kamu kena tengok betul-betul lah. Ada dua benda, nanti saya bagi tahu. Ada perbezaan dia, nampak macam sama tapi tidak sama. So this one dalam chapter 3 equilibrium of rigid body. Rigid body. Ini buku ke madam? Buku Hibler. Buku Hibler. Ini tak boleh share ke? Kan saya kata saya dapat daripada illegal sources, jadi saya tak boleh distribute. Jadi kamu pandai-pandailah cek. Tak boleh distribute Illegal sources. Lepas tu kalau saya bagi kat kamu, so nak sendiri cari sendiri. Semua nak tada mulut. Takkanlah. Kalau saya boleh cari kat internet, takkan you tak boleh cari. Tu dia saya kata, kalau saya boleh buat, takkan student tak boleh buat. Mana ni? Ada kat internet Okay. Ada, carilah. Patut daripada zaman dah. You type melambat e-book je. Apa you nak? Pandai-pandai lah cari. Mana ni? Equilibrium of rigid body. This one. Right, tak ada soalan. Contoh soalan. Nak pick soalan. Measure from A. Measure from B. Measure from A. Measure from A. Habis dah. Satu boleh je. Ada yang kata kumpulan C, saya kata kat Shopee ada. Pandai-pandai lah kamu. Shopee edit je. Ada. Boleh je kan? Okay, kita tengok yang ini kita tengok part 1 ni fundamental lah. Fundamental problem lah. Kita tengok yang ni lah. Kita tengok yang ni.
4105. Replace the loading system acting on the beam by an equivalent result force and couple moment at point O. So equivalent kan kita tahu sama dengan kan. So maksudnya all these thing, kita ada two forces here. We know that you can find the resultant. And then these two forces also can cause moment. Kita ada couple moment dekat sini, it's already given. Remember back, couple moment tak semestinya dia letak dalam bentuk force macam ni. It could put it like this. Semalam saya dah tunjuk. So it's a free vector lah, dia boleh letak mana-mana, tak kisah. Tapi yang ini kita dah tahu dah is moment 200 Newton meter. By unit itself, you know that this is already is a moment lah, couple moment. Dia dah letak couple moment, biasanya dia akan letak macam ni. Dia tak nak complicated kan, dia letak forces ke atas ke kat bawah ke, and then macam tu tak perlu, dia dah masukkan. So sekarang ni, you have to look carefully, tengok for this beam, right, dia ada thickness. Certain beam mungkin dia tak bagi thickness. So kalau dia tak bagi thickness, you boleh abaikan lah. Kalau dia bagi apa yang abaikan tu nanti kita tengok lah. Tapi kalau dia bagi thickness ni, you cannot simply neglect this 0.2 meter. Kalau tak ada dalam soalan tu, tak payahlah gatal-gatal minta kan. Nanti kadang-kadang ada juga pula yang tiba-tiba selalu bagi beam tu ada thickness dalam kelas, and then bila ada soalan tiba-tiba tak ada thickness, pergi gatal-gatal minta, madam thickness tak ada. Sudah, orang bagi apa, bagi peluang nak memudahkan kerja, kamu nak menyusahkan kerja. Sekejap. Okay, jadi kita nak, so sekarang ni apa yang perlu buat first? Sebab dia kata kita nak combinekan apa yang we have learned before this, which is chapter 2 yang you belajar cari apa? Cari resultant, magnitude and direction, am I right? Kan? Kita belajar cari tu kan? Ya. Okay, cari resultant force dia untuk ni. Untuk ni, cari dia punya FR in terms of magnitude and also direction. So sekarang dia nak dekat point O lah. So maksudnya kita gantikan all these forces dekat point O, satu force saja. And then moment pun sama jugalah kita buat kat sini. Jadi chapter 2 kamu dah pandai dah cari dia punya resultant. Chapter 3 sepatutnya dah pandai cari moment. Buat dulu, try buat dulu. Akanlah resultant tak boleh kira dah kan sekarang ni kan. Okay, ini nak masuk kira dalam nak cari untuk resultant force ke? Masukkan dia? Perlu ke? Untuk cari resultant force? Perlu ke pakai ni? Perlu ke? Pakai apa mana? Untuk cari resultant force, perlu ke you masukkan yang ini? 200 Newton meter ni? Madam tunjuk gambar apa ni? Saya tunjuk. Ni. Kamu nampak apa? Nampak yang mana? Nampak yang mana? Kamu nampak yang mana? Kamu nampak apa? Sekarang gelap. Gelap pula. Kamu nampak yang mana? Saya nampak masa depan saya. Masa depan kamu? Kalau nampak masa depan kamu gelap, dah memang doa lah kot. Bulan-bulan puasa dia doa pula macam tu. Ni mana nampak apa tak gambar yang beam tu? Nampak apa? Nampak ke tak? Sekarang ke? Sekarang tak ada Wen. Oh, penat cerita. Nampak? Nampak atau tidak? Okey nampak. Nampak. Nampak dah? Dah cerah dah balik masa depan. Okay. So kalau kamu nampak the word, it stated that you need to replace the loading system, all the load here acting on the beam by an equivalent resultant force and couple moment. It means you have to find the resultant force, you have to find the resultant force in terms of magnitude and direction. This is the one that we have learned in chapter 2. So tak ada problem kan, boleh cari sekarang. And then kita kena cari juga dia punya moment jugalah. Cari juga dia punya moment sekarang sebab kita nak replacekan all these forces dekat point O.
So kalau kita ada dua forces ni, kita nak jadikan satu je lah. Satu, which is the FR dia. Macam mana? Okay, ambil buat ni sekarang, cari you punya resultant force. Cuba buat sampai moment sekali. Sementara saya nak melukis balik. Ambil snap gambar ni. Snap gambar ni sebab saya mungkin akan nak ke belakang, ke depan macam ni. Okay, snap gambar. Okay, cuba buat. Ini senang ni kira senang ni. Tak banyak forces. Nanti saya tunjukkan yang created. So tengok dia kata dia nak we want the equivalent resultant force, ataupun dia mungkin dia tukar perkataan, dia kata equivalent single force. Samalah single force tu resultant force lah. And a couple moment at point O. So kita nak replace semua ni dekat point O. Kita nak buat dekat point O. Okay, so yang point O ni biarkan dulu. Yang penting kamu cari dulu resultant. Semua pandai dah kan nak cari resultant force. Okay, and then cari moment ni. Cari moment sekali. Lepas ni kita akan buat sama-sama. Okay, siapa dah dapat resultant? Siapa dah dapat resultant dia? Okay, dia bagi. Anyone have the answer? Dan this is point Madam, O. moment guna FD kan? Ikutlah. Kalau you tengok boleh dapat directly dia punya D, pakailah. Kalau you tengok tak boleh dapat dia punya D, D tu kena darabkan dengan resultant. Kena darabkan dengan resultant. Kalau you tengok resultant kamu ke O tu tak ada point D, tak ada distance D, dan you kena pecahkan lah kepada komponen X, komponen Y lah. Ini adalah X, lepas tu dia letak tadi jarak dia, thickness dia adalah from where to where. Okay, 0.2. Okay, ni jarak sini ke sini adalah 0.2 meter. Okay, lepas tu apa lagi? 1.5, 2, 1.5. Okay. 1.5 meter, 2 meter, 1.5 meter. Abaikan kalau tak sama. Okay. And then dia bagi 450, 200, 450, 200, 450, 200, 450, 200, 450, 200 is 450 Newton, and then 30 degree. This is 200. Okay. $200 Newton, and this one is 200 Newton meter. Anyone already have the answer for the resultant force, magnitude and also direction? Yang ni patutnya you kira X component seminit, you kira Y component seminit, resultant, direction seminit, baru 3 minit. Lukis gambar ni seminit, so baru 4 minit. Kira moment, ambillah 2 minit. So tak lebih daripada 10 minit, tak sampai pun 10 minit untuk selesaikan masalah ini. Okay, resultant berapa? Anyone? FR dia? Kejap madam. Cepat. Siapa paling pantas? Siapa paling pantas? Cepat. Anyone? Ui lama, tunggu dulu.
Kan dah belajar chapter tu, we already learn how to find the resultant. Kacang je ni, you have learned in physics, you have learned in static for finding the resultant and also magnitude. The only new thing that you learn in static is moment. Moment semalam kita dah buat. Kita dah tunjuk, saya dah tunjuk kalau ada couple moment ke tak. Okay. Siapa dapat KFR, mari kita tengok berapa banyak version jawapan yang kita akan ada. Especially on moment lah. Nanti moment kita nampak akan ada macam-macam version jawapan. So Arif, dapat dah? Adam dapat? Adam Iskandar dapat tak? Belum minum. On the way. Sampai mana dah? Finding the magnitude? Okay, you only have 2 forces saja kat situ. Satu couple moment, 2 forces. 2 forces. Cepat-cepat. Saya nak melatih kamu mengira dengan pantas tanpa melakukan kesilapan. Okay, berapa? N berapa? Berapakah? Saya boleh je tulis balik and then. Tapi kalau saya tulis balik, masalahnya nanti kamu memang tak akan belajar. Saya nak kamu bagi jawapan dulu baru saya tulis dia punya jalan kerja. And then ni. Ni kira senang lah ni. Sudut pun tak pelik-pelik. Ni pun senang. So kita nak the resultant force. Sebelum ni kita kira dekat partikel kan. Tapi now is dekat rigid body. Tak ada masalah. Rigid body lah. Resultant tetap mencari sama je. The most important thing is you know where is the X, where is the Y component, is it negative or positive. Madam, dapat resultant force dia 294. Berapa? 294.3 Newton. 0.3 Newton. Okay. Ada jawapan lain? Direction berapa dapat? Direction dapat berapa? Kuadran yang ke berapa? Direction. Kuadran yang ke berapa? 294.3 Adam dapat 294.3. 294.3 Newton. Ada dapat jawapan lain? Any other answer? Beside 294.3 Newton. Lainnya. Oh, maksudnya Adam laju gila lah kamu tekan kalkulator Tapi tak ada laju sangat, sama je. Standard lah, Adam Iskandar. Ni ketua Naufal, Anis. Siapa lagi? Yang ni antara orang yang biasa-biasa yang menunjukkan dirinya lah. Yang lain-lain, Zulakim. Berapa? Dapat sama ke tak? Aku saya dapat quadrant first kot. Dia 19.08 What? Dia punya direction? 19.0867 lah macam tu. Oh, 19.08, 19.1 degree first quadrant. Ya. First quadrant. Okay. Ini jawapan daripada Adam Iskandar. Alright, Adam boleh continue kira moment. Tak apa, because moment dengan resultant ni kalau katalah you salah dekat resultant, moment you betul, moment boleh betul jugalah. Dia macam dia tak berkait sangat lah, macam tu. So kalau you salah dekat resultant, careless,
But still you can get mark dekat moment kalau you buat betul. Ataupun moment you kira salah tapi resultant kamu kira betul, dapat markah lah. Dia bukan kata salah sebab dia macam calculation dia tu tak dengan dia jadi benda lain lah macam tu. Lain-lain Ahmad Nizam, Naufal, Muhammad Amir, Anis, Zulakim, Ahmad Hadari. What is your answer? Naufal hari ni dia tidak berbunyi. Kenapa dia tidak berbunyi? What happened to you? Assalamualaikum madam. Selamat pagi. What happened to you? Tak ada apa madam, saja. Kenapa Tak maju? ada. Ais, janganlah begitu Nizam. Takkan terasa hati pula. Ais mana ada. Saya tak pernah terasa hati madam. Senang, bagus. Okay. Ya, betul madam. Dapat berapa dah? 290 ni. Sama? Okay, sama. Tak ada masalah. Okay, so ada dua jawapan yang sama. Okay, sepatutnya memang tak ada masalah lah. Okay, tak apa, kita tengok. You comparekan jalan kerja kamu dengan jalan kerja saya. Sepatutnya tak ada masalah. Memang saya expect tak ada masalah di sini. Lepas tu yang lain tu you kira sendirilah. Betul-betul tekan calculator lah. So in order to find the resultant for the same thing lah, basic je, which is summation of fx equal to frx. Okay, positive. So what you have here, you have 450 Newton. Okay, x dia positif ke negatif? X dia positif ke negatif? Untuk 450 Newton ni. Negatif ya? Negatif. Negatif. Sebab kita boleh nampak kalau kita pecahkan dia ni, ini jadi negatif, ini jadi negatif jugalah. So your force 450 Newton is in third quadrant lah. 450 Newton ya. So this one should be negative. Negative 450 Newton sin 30. Okay, for X. Alright, ada lagi X tak? 200 Newton ni ada ke? Tak ada kan? Yang ni kena masukkan ke? 200 Newton meter ni kena masukkan ke? Kena masukkan ke? Tak payah madam, tak payah. Tak payahlah sebab itu adalah moment. Dah nampak teranglah unit kamu ni Newton meter. Macam mana kamu nak hapuskan meter tu? Sebab you punya force dalam Newton. So jangan pergi terlajak pula lah. So this is FRX. Okay. Nampak tak? Jadi saya suspicious sikit lah angle untuk Adam tadi bagi sebab dia kata first quadrant. Sedangkan yang ini kita dapat X dia negatif. So possible ke first quadrant? Sebab ini negatif. Dia punya ni. Maksudnya negatif X berada pada kuadran yang kedua dan juga kuadran yang ketiga. For negatif X. Okay, Fy. You have Fry because this is not equilibrium. Jadi yang ini adalah is equal to berapa ni? 200 Newton and negative Y. Senang lah sepatutnya. Ini kira senang lah. Okay. So dapat berapa FRX ni? Dapat berapa ni? Dapat berapa ni? Yang tu dapat negatif 1897. Negatif 1 8 Yang tu FY. Yang tu FY. FRX? Salah. Negatif 225. Negatif 225. Negatif 225 Newton ataupun we know that 225 Newton. Direction dia begini. Okay.
Ada perpuluhan-perpuluhan tak? Kalau ada perpuluhan masuk dulu sebab kita nak guna lagi lah dia punya value dia. Okay, FRY. For FRY you get negative 1000 tadi 189 point. Oh, 189.7 Newton. Negatif positif? Negatif. Negatif. Ada yang dapat yang selain daripada negatif ni? Ada? You see that? So ini maksudnya, now I know that the answer you will get that the resultant it is in quadrant yang ketiga, bukan first quadrant ya. Ada Iskandar. Salah. So the rest sama je lah cari macam biasa. Untuk cari resultant is your 225 squared plus 189.7 square root. So is exactly dapat 294 Betul ya? Betul. Okay, 294. Lepas tu saya kata ni tak ada beza sangat sebab chapter 2 kan kamu dah buat. Okay, direction is it correct 19.1? Direction? The direction given by inverse tangent where you divide apa nama ni, fraction between apa ni, mana y 189.7 bagikan dengan 200 mana 225. Okay, cuba kira pula untuk betul ke dapat ni 19 ni? Betul ke dapat 19? 40. Oh, macam mana Adam kira jadi 19 Dam? $40 exactly. Saya guna sine rule tadi. 40.1. 40.1. Sine rule mana yang diguna ni? Kalau rigid body kita ambil je macam ni, okay, senang. Ini yang kita dah belajar rectangular component tu. Okay, lepas tu moment summation moment dekat point O sebab dia nak point O, so we take counterclockwise is positive. So equal to moment resultant kita lah berapa? Moment resultant kita yang dekat O ni lah. Dekat O ni. Yang moment ni mana nak buat moment ni? Moment ada ya, tengok betul-betul. Siapa yang dah dapat jawapan? You only have 1, 2, 3. Ya, ada 3. Siapa dah dapat jawapan? Anyone? Sebab saya perlukan, tak kisah siapa-siapa yang dah dapat jawapan dulu. So moment dia macam mana nak dapat moment ni? Moment. Pakai R darab F tu kan? R darab F? You nak guna vektor ke? FD. Pakai yang tu fx dy tolak. Ikutlah kalau yang ni pakai skala je lah. You nak pakai vektor. Sebab 2D you boleh guna skala. Gunalah skala. Kalau dia minta guna vektor dan you guna vektor lah. Dia tak cakap, saya guna skala je lah. Skala lagi senang. Tak banyak kerja. Okay, nak guna F times D ke ataupun Fx dx ke, tengoklah kesesuaian dia. I need one answer, cepat. Bila dah ada satu jawapan baru saya tunjuk. Tak ada jawapan saya malas nak tunjuk. Nanti macam saya tunjuk gitu je. Kamu.
Moment ni kira 1 minit je dapat dah. 10.46. Habis dah. Dah habis dah. Dapat dah. Tak banyak pun. Couple moment tambah je lah benda tu. Tambah ke tolak ikut pada assumption kamu lah. Okay, give me one answer. Kalau ada seorang dah bagi jawapan baru saya boleh start. Kalau tak ada. Tunggulah. You have to do, then you can remember. Who's going to be the lucky one that can give me the answer? Tak apa, dalam waktu ni kita salah, dalam proses ni kita salah tak apa. Salah tu memang pasti. There's nobody perfect. Cuma kita try to perfect things so that we don't do careless mistake, we don't do careless in test ataupun kalau in future you ada exam macam tu. Salah tu memang pasti. Mana ada manusia yang tak buat kesilapan kan? Tak apa, salah sekarang tak apa. You learn from the mistake. Kalau tak salah, takkan you akan belajar. Oh selama ni macam you rasa you pandai je kan? Tapi bila tiba-tiba ada kesilapan, oh rupanya you ada terlupa sesuatu ataupun tak pay attention for that particular part. So, this stage salah saya tak marah, at least you cuba. Kalau yang tak cuba tu maksudnya kita tak force our brain to function well lah. Kalau kita kira, kita akan paksa otak kita bergerak. At least 2 ni tak ada masalah lah kot. Ni je mungkin nampak macam mana ni. For 200 Newton and 200 Newton meter ni shouldn't be any problem. So easy for you to calculate to get the moment. Okay, this one is already given couple moment. Cuma ni lah mungkin you nampak complicated sedikit. Just a little bit. Adalah banyak sangat complicated dia. It's not complicated. Too complicated for you to solve. Sebab kalau kata ini you rasa susah, ada lagi gambar yang lebih susah dan memeningkan kepala kamu. So you have to be prepared. So make sure that ini okay. Siapa cepat jawapan. 609. Okay, mari kita tengok. 609 ya, ada orang dapat 609. Siapa yang bagi? 619. Siapa yang bagi? Nizam 619 Okay, mari kita tengok 619. Betul ke 619? Macam salah. Tak apa, salah tak apa. Salah normal. Yang tak normal bila orang tu tak ngaku salah lah. Yang tak normal. Okay, mari kita tengok. First, apa yang kita ada? Kita ambil yang, okay, kalau kita nak ambil yang 200 Newton ni. Okay. Kita ambil yang tengok yang senang ni. Yang senang ni 200 Newton lah. Maksudnya dekat dalam ni kalau kamu tengok 200 Newton is the resultant, right? 200 Newton. And then, so D dia kamu boleh ambil directly, which is 1.5 plus 2 lah. 2 meter. So maksudnya kalau kata kita labelkan lah, let's say kita labelkan this is F1 ya. Ini F1, ini F2. So cara saya nak tulis ini couple moment lah. Ini couple moment kamu. Okay. Kalau tak nak letak C tu tak apa, kita buat M pun tak apa. Okay, sebab kita tahu ini je couple moment yang ada dekat sini dalam kamu punya gambar. So nak bagi kamu nampak, nak guna FD ke nak guna FX DX, FX DY medium. Ni saya nak kamu nampak, dia depend. Tengok, kadang-kadang you combine je. Macam ni kan, F1 ni di darab D terus. Okay, F1 D. Okay. Dia punya rotation, kalau kamu tengok rotation dia adalah clockwise ke counter clockwise? 200 Newton. Counter, so obviously it's positive lah. So positive. Okay, and then you tengok F2. F2, this is the resultant force.
So you cannot say that 450 Newton directly multiply with 1.5. Cannot, because this is not 90 degree. Antara 450 tu dengan 1.5 tu bukan bersudut 90. Jadi tak boleh. Alright. Tapi kamu tengok juga daripada point of application here, this is the point of application. Nak sampai point O ni ada dua distance, which is the Y and also X, which is 0.2 and also 1.5. Ada jarak tu. Y dia 0.2 dan dia punya dx dia adalah 1.5. Bermaksud kita kena consider fx dengan fy sekali lah. Ingat tak contoh yang sebelum ni saya tak kira fx. Kenapa saya tak kira fx? Tapi yang ini kita kira fx dengan fy sekali because of the thickness of the beam. Sebab tu saya cakap hari tu kalau beam tu ada thickness, you have to be careful. You kena ambil bacaan thickness tu untuk didarabkan dengan mana, dengan you punya X component lah. Okay, so sekarang ni for 450 Newton, dia punya X component dia kita nampak akan ke kiri lah. Macam ni. Kan ke kiri kan, ini Fx component dia. Fx component dia. So Fx component dia. Okay, jadinya kalau kita buat balik, ini adalah Fx which is 450 Newton sin 30 degree. 30 degree. Okay. So distance dia daripada point of application ni ataupun daripada X ini, force Fx ini nak sampai ke O adalah 0.2. Dia pakai dy. Jadi kita tengok rotation dia clockwise ke counterclockwise ni? Rotation dia clockwise ke counterclockwise? Rotation dia clockwise ke counterclockwise? Clockwise. Rotation fx clockwise. Masih ni. Salah, counter. Macam Counter. Cuba you tengok ni, dia pusing. Counter. Dia bukan clockwise. So be careful. Pusingan tu. Nampak tak kepala dia kat sini ni. Ni. Kalau dia nak jalan, dia akan jalan. Dia akan pusing macam ni lah. Bulatan. Dia tak boleh ngundur ke belakang. Dia mesti macam tu. Jadi dia adalah counterclockwise. So kalau counterclockwise, it mean positive. So Nizam, adakah sama lagi? Masih lagi sama? Awal-awal dah. Salah. Okay. So ini kita ambil yang F2X lah. F2X darabkan dengan dy. Tambahkan. Okay, kita tulis dulu. Right, yang ni kita pecahkan dia. So maksudnya kita boleh combine, tak ada masalah. Okay. Yang ini untuk Y dia. Malah terpadam. For Y component must multiply with, saya ingat kau beam dia. Must multiply with Fx lah. Dah tak nampak. Saya nak nampak bagi beza kamu supaya kamu nampak. So ini adalah dia punya Fy dia kan? Fy dia. Okay. Fy darabkan dengan dx. Okay, kita tengok Fy darabkan dengan dx lah. Sebab kalau kamu tengok ni point O. Okay, abaikan gambar ni. Ini point O. Okay, ini kat sini adalah dia punya Fy. Okay, itulah dia punya Fy. And then, right, kita dapat D yang perpendicular tu daripada dx lah. So you bawa turun kat sini baru nampak bentuk L tu. Kalau you tak nampak, cuba jadikan dia bentuk L. Kalau you dah mahir, dah dekat kepala dah boleh nampak dah. Tapi kalau you tak mahir, you buat je lah kat luar, tak ada masalah, orang tak marah pun. Okay, so yang ini adalah Fy dia. So rotation clockwise ke counterclockwise? Rotation dia. Clockwise ke counter?
Yang ni clockwise lah. Okay. Jadi kita kata negatif F2Y dx. Okay. Lepas tu campurkan je dengan yang moment ni, yang dibagi ni, M ni. 200 Newton, campur je directly. Campur dengan M. Jadi kita tulis summation plus, okay, yang ini kalau you tak nak tulis tak apa, tapi ini nak menunjukkan yang tadi the question that you asked me, madam, which one that I should use, F times D or F2X dy, Fx dy, Fy dx. So you kena tengok lah mana kesesuaian dia, boleh combine, tak ada masalah. So this is 200, yes. M tu apa? Moment ni, couple moment, tapi saya labelkan sebagai M ni. Oh. Sebab nak bagi nampak ni saya dah buat ni M ni. Saya tak letak F. Yang ini saya labelkan F1, F2. Saya tak boleh letak yang ni F3 because this is not force, this is moment. Sebab tu saya tak boleh labelkan dia sebagai F3. Saya labelkan dia sebagai moment je lah. Couple moment lah. MC kalau saya nak letak. Tak nak letak pun tak apa. Saya tahu itu adalah couple moment. Okay, this is 200 Newton times with 2 meter kan? 2 meter ke 3.5? 3.5. 3.5 meter. Okay. Lepas tu yang tadi F2X tadi kita dapat 450 450 ke? Tolonglah bagikan bacaan dekat saya, kesian saya nak kena naikkan ke atas, ke bawah, naik atas balik, ke atas balik. So 450 Newton sin 30. Oh, itu negatif. Apa dia? X. Fx kan ni? Tak, sekarang ni tanda positif kat sini. Okay, kita tak tulis. Okay, nampak tak perbezaan? Yang tadi kita cari Fx ni disebabkan, ingat tak saya ada cakap kalau untuk cari resultant force ataupun Fx komponen, Fy komponen dia, untuk cari related dengan force ni, tanda negatif di sini adalah based on quadrant. Tanda negatif dekat moment ini adalah kalau rotation dia, tu yang tadi ada orang kata salah tu tadi apa? Tanda negatif kat sini bermaksud rotation kamu berlainan dengan apa yang you assume. Tadi kamu tengok Fx, rotation dia kan kita dah decide counterclockwise. Tak faham? Okay. Counterclockwise tu positif lah kan? Jadi dia positif. Yang dia ni tadi dalam kuadran ketiga itu cerita bila kita nak kira untuk force. Tapi now we are calculating the moment. Once we calculating the moment, negative and positive dia adalah berdasarkan assumption kita. Kalau assumption kita counterclockwise is positive, you get negative because it is clockwise. Yang ni dapat, ini kan sebab dia tadi clockwise jadi negatif. Bukan sebab Fy tu tadi sendiri negatif. Faham tak? Itu yang saya tekankan sebelum sampai sini. Saya dah tekankan 2-3 kali dah saya tekankan. Sebab saya tahu nanti kamu silap. So ini 450 Newton sin 30 degree darabkan dengan berapa? 0.2 meter because this is the dy, and then apa nama tadi untuk yang okay 400 cos 30. Ingat yang ini negative because we get it is clockwise rotation dia, assumption kita counter. Ini darabkan dengan berapa? 1.5 meter jarak dia. Sini 1.5. Ya, 1.5. Okey, lepas tu tambah je lah terus 200 Newton meter. Jangan pergi gatal darabkan dengan distance ya. Jangan gatal-gatal darabkan 200 Newton meter darab dengan ni semua ni. 3 campur 5 campur 2 jadi 5 meter ni. Nah, tidak. Because it's already given. You can see that the unit is already Newton meter. So, kira berapa? Cepat. Kira berapa? Kira berapa? 200 Newton times 3.5 plus 450 Newton sin 30 multiply with 0.2 and then subtract with 450 Newton cos 30 degree and 1.5 plus 200 Newton meter. Is it 600 macam tadi? Ni adakah yang ini? Adakah yang ini?
360 madam. Berapa kosong? 360.4. 360.8. 0.4. 0.4 Newton meter. Positif or negatif? Positif. So what does it mean by positive? Counter. Yes, the rotation dia ni adalah counter lah. So ini kalau dah positif tak payah tulis kat sini, tak apa. Jadi terus je tulis counter tu. Okay, so you tengok ini counter, ini je clockwise. Ini kita ada silap. Tahu silap dia kat mana? Ni. 200 Newton meter clockwise kan? Jadi negatif lah madam. Jadi negatif. Tu. Tak ada seorang pun perasan, ya. Negatif. So ini tolak. Kira balik. Tak ya, nak sikit je lagi. Negatif 39.57. Negatif 39.57. 0.5. Kita ambil 0.8 lah. 0.6 lah. So negatif maksudnya dia clockwise lah. So clockwise rotation dia, oh my god, 390.6 Newton meter. Ini udah 391 pun boleh. So clockwise. Sebab silap tadi kan kita buat assumption, kita salah tengok. Dia punya ni dah clear dah, kita nampak dah clockwise dah, sepatutnya tolak lah. Because our assumption counterclockwise is positive. Okay. So maksudnya kat sini, kalau kamu tengok ini tambah ni clockwise, counterclockwise. Ini rotation dia cos clockwise. Tapi yang menang siapa? Yang menang clockwise. So for summation of the moment dia kita nampak dia akan hasilkan which is 390.6 Newton meter clockwise. Okay, so what happen bila dah ada benda ni semua? Madam. 39. 39. Okay, 39 salah. Okay, 39.6 Newton meter. Okay. So macam mana tadi kita nak dari segi diagramnya macam ni tau. Okay, saya padam yang ni. So sebab dia kata tadi replace all loading, okay, to an equivalent force coupled system. Jadi kita nak replace dekat beam tersebut, yang banyak-banyak forces tadi tu, kita nak replacekan dia dengan satu force which is kita ada resultant kat sini. Dia nak dekat point O kan, dia kata at point O. So resultant tadi kita dapat 29, okay, 294.3 Newton. Direction dia 40 degree. Okay, moment yang kamu dapat tadi clockwise kan? Clockwise kan tadi? Clockwise kan tadi? Clockwise. Jadi buat macam ni. Inilah maksudnya kita replacekan dia kepada satu single force, okay, single force which is the resultant untuk force tersebut, dan juga resultant untuk moment dia. So sebab tadi kita ada 3 kan yang boleh menghasilkan, ada moment, ada 4 lah, ada 4. Satu ini X component, ini Y component, ini yang 200 Newton. Tapi kita replacekan menjadi satu sahaja which is the clockwise 39.6 Newton meter. Macam ni lah. Daripada banyak-banyak tu. Ya. Daripada yang banyak-banyak ni menjadi satu je ni. Apa dia? Apa dia Nizam? Cepat. Tadi yang fx dy tu tolak fy dx kan? Mana? Fx dy tolak mana? Alah dah padam lah. Aduh, dah yang aku padam pula tu. Tempat yang aku padam pula tu. So, tadi kan Ni. Yang bawah ni. Kenapa? Ini fx dy tambah. Bukan tolak? Kenapa tolak? Kenapa kamu kata tolak? Apa justification yang kamu kata dia tolak? Tak, macam dalam formula tu dia bukan tolak. Dia kena ikut dia punya rotation. Ikut rotation. Tadi saya tulis tambah lah. Tambah yang tolak FY.
So, Nizam, kamu confuse ke yang mula-mula ditulis Fx tu negatif 450 Newton sin 30? Kamu confuse yang ini ke dengan nak cari kalau nak tak, cari? tak. Bukan yang Tak. tu. Apa tu? Tak, yang fx dy tolak fy dx ke tambah? Tolak Kan? Tolak. Ni tolak. So yang tadi fy dx tu dapat negatif kan? Fy dx dapat negatif. Kenapa pula dapat negatif? Fy macam mana? Fy dx. Fy dia negatif kan? Sebab kamu masukkan, you tak boleh, maksudnya you kata masuk negatif, tanda negatif dalam ni. No, it's wrong. Itu yang saya kata. Allahu Akbar. It's a different It's a different things tau. It's a different things. Yang ini kita letak tanda negatif ini, ni yang FY kamu ni. Mana tadi? Yang 450 kan? Ni. Negatif ni sebab apa? Sebab in terms of force, finding force, this is identification yang dia ini berada di dalam kuadran yang ketiga, which is Y dia negatif. Faham? Nizam, faham? Faham. Okay. Bila you kira moment, we don't bother dia ni kuadran yang ketiga ke, dua ke, satu ke, no. The negative here, it means the rotation is clockwise. Sebab tadi kita ada FY dia macam ni kan? FY dia macam ni kan? Betul. Sebab 450 macam ni. Okay, jadi FY dia akan ke bawah lah. Okay. We don't bother tadi kalau dalam cari resultant tu memang kita ikut kuadran. Tapi untuk finding moment, kita tak kira lah kau ni kuadran 3 ke 4 ke. Yang penting kita tengok rotation dia is it okay. Akan jadi rotation dia macam mana? Assumption tadi kita kata counterclockwise is positive kan? Yes. Apa tak? Jadi bila dia punya ni kamu tengok rotation dia clockwise. Jadi clockwise kita put negatif. Ni. So maksudnya benda tu dia decide dia daripada rotation lah kan? Bukannya tambah tolak kan? Bukan tambah tolak yang ikut itu. Itu yang maksud saya tu. Itulah juga saya cakap tu. Itu juga yang 2-3 kali sebelum ni saya cakap, you have to be careful with negative because moment negative or positive is based on rotation. Contoh, okay, ambil masa sikit-sikit je minta maaf. Sikit je. Okay, kalau kata saya tukar assumption saya clockwise is positive. Saya tukar dia. Assumption saya clockwise is positive. Tadi, okay. Summation, moment. Kalau saya tukar clockwise is positive, bermaksud semua ni dia akan jadi terbalik. So ini akan jadi negatif 200 Newton, 3.5 meter. Yang ini akan jadi negatif 450 Newton sin 30. Okey. Darab dengan 0.2 meter. Yang ini akan jadi positif 450 Newton cos 30. We have discussed this also before this. Saya bagi contoh kalau saya buat assumption counterclockwise macam mana. Clockwise macam mana kalau kita assume. Okay. So ini right, yang 200 ni pun akan jadi tambah lah. Tambah 200 Newton meter. Okay. So you see now it's become positive. Kenapa dia jadi positif? Sebab kita dah tengok tadi rotation dia clockwise and because our assumption clockwise is positive, then I put positive. But if you calculate this one, you akan dapat nilai yang sama dan you akan dapat jawapan yang sama which is clockwise juga. Faham tak? Faham macam. Itu yang saya tekankan, banyak kali saya tekankan dalam momen. You tak perlu peduli you punya force ni, Fx, Fy ni kuadran yang keberapa. You don't have to bother about that. You just bother the rotation dia, adakah sama dengan assumption kamu ataupun tidak.
Kalau sama dengan assumption kamu, maksudnya counterclockwise yang you assume dia sebagai positif, it means positif lah. Kalau macam ni, kita kata clockwise is positive, then rotation tadi kita dapat counterclockwise, so kena put negatif lah sebab tak sama dengan assumption kita. Itu kamu kena tekankan betul-betul sebab kalau tak nanti kamu pening, pusing-pusing, salah, tanda negatif positif. Itu yang menyebabkan selalu orang salah, tanda negatif and positif. Alright, so it's already 11:11. Ya, seal. Ada seal. 11:11. So, ada soalan nak tanya? Kalau ada boleh PM tepi lah yang siapa-siapa yang nak tanya. Yang tak ada, yang 360.4. Sorry Fauzan, tak dapat, tak nampak jawapan kamu. Tapi 360.4 ni jawapan yang mana ni? Kita tak nampak Alright, so kalau ada soalan lagi boleh PM tepi lah kat saya. Okay, sebab mungkin ada yang lain tak mau, dia dah okey, dah faham dah kan. Dia rasa dia tak perlukan. So dia rasa nanti ambil masa lah pula. Siapa lagi yang masih lagi tak faham, okey, ambil satu contoh mana-mana dalam buku ke apa yang you nampak untuk moment, tunjukkan saya. Macam mana you kira? Nanti saya explain macam tu. Jangan kata madam tak faham moment macam mana ni. Okey, saya tak mahu macam tu. Saya nak kamu bagi saya soalan dan kamu try buat dan saya akan tunjukkan kesilapan. Salah tak apa, tapi buat. Okey. Alright, hadamkan dia, hadamkan yang ni. Kalau you rajin lah Kalau you rajin you boleh buat. Kalau yang rajin bolehlah try buat dua ni. Satu daripada point A, satu lagi daripada point B. A and B. Kalau rajin lah, boleh snap kalau rajin. Kalau tak rajin, ikut suka hati lah. Okay, boleh. Ni nak just test kefahaman kamu untuk kira moment sekali lah. Resultant force dah tak ada masalah. So, hari ni tak banyak je kita belajar. Hari ni kita combinekan apa yang kita belajar in chapter 2 and chapter 3. Itu saja. Kita combine apa yang kita belajar tu. Itu je hari ni. So, tak banyak lah sebenarnya. So, I think that's all for today. So, kita tutup kita punya kelas with Tasbih Kifara dan Surah Al-As. Okay. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih madam. Jangan lupa start recording dia. Itulah kalau tak nanti lama. Dia lambat.